Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara KL City menentang ATK Mohun Bagan dalam semi-final Interzone AFC Cup. Tahniah untuk KL selepas berjaya untuk menang 3-1 pada perlawanan yang sangat-sangat rancak. Gol dijaringkan oleh Paulo Josue, Fakrul Aiman dan juga Roman Morales. Pada perlawanan ini boleh dikatakan daripada segi tactical adaptation dan juga daripada segi tactical planning yang dirancang oleh coach KL City iaitu Boyan Hodak berjaya untuk diaplikasikan dan juga diterjemahkan dengan baik oleh para pemain KL City di dalam padang untuk memastikan mereka layak ke semi-final AFC Cup. Jadi untuk perlawanan semi-final nanti KL City akan berjumpa dengan pasukan dari Uzbekistan. So kita doakan sekiranya mereka menang dalam perlawanan tersebut, mereka akan berjaya layak ke final AFC Cup untuk menjadi pasukan kedua dari Malaysia yang layak ke final untuk kejohanan tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan hanya memfokuskan kepada pasukan KL sahaja. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang seronok untuk dibincangkan dalam taktikal pasukan KL City pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah daripada segi defensive shape ataupun bentuk bertahan mereka, yang mana kita boleh lihat di separuh masa yang pertama Boyan Hodak menerapkan formation ketika bertahan dengan formation 4-5-1, yang mana pemain-pemain KL City akan lebih compact di bahagian middle area untuk memastikan yang ATK Mohun Bagan tak boleh nak serang ataupun penetrate ataupun build up gameplay di bahagian tengah, dan perkara tersebut telah memaksa untuk ATK Mohun Bagan untuk lebih memfokuskan attack di bahagian wide area sahaja. Tetapi akibat daripada penyerangan ataupun build up play yang cuba dilakukan oleh ATK Mohun Bagan untuk serang di bahagian wide area senang dibaca oleh pemain-pemain KL City dan mudah dipatahkan dengan beberapa gerakan sahaja. Jadi ketika first half memang nampaklah defensive shape pasukan KL City more untuk bertahan dan seringkalilah mereka melakukan counter attack, tetapi counter attack ada yang menjadi dan ada yang tidak menjadi. Tetapi masuk di second half, kita boleh lihat ada lagi sedikit perubahan yang diterapkan oleh Boyan Hodak dalam bentuk bertahan tersebut, yang mana di first half dia lebih kepada 4-5-1 untuk compact di bahagian tengah, tetapi di second half kita boleh nampak dari segi corak bertahan pasukan KL City bermain lebih seakan-akan bermain dengan formation 6-3-1, iaitu apabila pemain di bahagian sayap seperti Hadin dan juga Partiban di bahagian kiri dan juga kanan, mereka akan turun lebih sejajar dengan back four pasukan KL City untuk membantu bahagian pertahanan KL City. Seperti mana yang saya cakap tadi, disebabkan pasukan ATK Mohun Bagan lebih fokus untuk menyerang di bahagian wide area. Jadi apabila mereka fokus lebih kepada bahagian wide area, maka Boyan Hodak nampak yang back four pasukan KL City memerlukan lebih backup dan juga bantuan ataupun support daripada winger. So kita boleh lihatlah Hadin dan juga Partiban lebih drop untuk membantu Kamal Azizi dan juga Declan Lambert di bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan KL City, sebelum KL cuba untuk melakukan build up daripada bawah ataupun melakukan counter attack. So benda tu sangat positif lah daripada Boyan Hodak yang berjaya untuk membentuk satu defensive shape yang bagus ketika mereka bertahan, dan juga bagaimana mereka nak mengekang asakan ataupun serangan yang cuba dilakukan oleh ATK Mohun Bagan ketika first half dan juga ketika second half. Daripada segi defensive shape dan penggunaan 4-5-1 dan juga penggunaan 6-3-1 tu memang telah menetralkan dan juga menyusahkan pemain-pemain ATK Mohun Bagan untuk build up dan juga untuk create game di bahagian wide area ataupun sama ada di bahagian tengah. Itu yang pertama tentang defensive shape yang dilakukan oleh pasukan KL City. Yang kedua, yang boleh saya puji tentang skill ataupun corak bertahan daripada KL City ni adalah tentang back four mereka, iaitu Declan Lambert, Giancarlo, Irfan Zakaria dan juga Kamal Azizi. Bagi saya, untuk keempat-empat player ni mereka bermain dengan sangat cemerlang, yang mana mereka sedaya upaya beraksi dengan total defense yang bertahan dengan sangat cemerlang. Mereka sanggup untuk menjatuhkan badan mereka untuk menghalang
menghalang segala percubaan daripada luar kotak penalti, dan mereka cuba untuk menghalang pergerakan pemain sayap di bahagian kanan dan juga bahagian kiri dari melakukan penetration run ataupun crossing ataupun cutback ke dalam kotak penalti. Jadi untuk back four semalam, untuk Declan Lambert, waktu first half beliau menunjukkan satu ciri ataupun corak permainan yang sangat meyakinkanlah di bahagian kiri, yang mana beliau telah berjaya untuk memastikan yang ATK Mohun Bagan di bahagian kanan. ATK Mohun Bagan tu tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Declan Lambert ni sentiasa menjaga dengan rapi lah corak pertahanan pasukan KL ni daripada ditembusi oleh pemain sayap pasukan Mohun Bagan. Manakala untuk Kamal Azizi di bahagian kanan, kita boleh nampak waktu first half tempat dia sering di-exploit ataupun expose kepada pemain-pemain ATK Mohun Bagan untuk masuk di bahagian kanan pasukan KL. Tetapi disebabkan performance beliau waktu first half agak kurang, tetapi di second half boleh dikatakan Kamal Azizi menjadi watak penting apabila Kamal Azizi dia sering disupport oleh Pertiban di bahagian kanan untuk menjaga pergerakan daripada pemain ATK Mohun Bagan di kawasan kanan pasukan KL City. Dan di second half kita boleh nampak improvement dan juga satu kebangkitan yang ditunjukkan oleh Kamal Azizi untuk bermain dengan lebih confident dan lebih yakin. Dan di second half kita boleh nampak yang Kamal Azizi banyak melakukan blocking ataupun halangan-halangan untuk memastikan hantaran-hantaran yang cuba dilakukan ke dalam kotak penalti KL City tidak kesampaian. So Kamal Azizi dan juga Declan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri memang sangat-sangat superb. Declan pula selepas itu digantikan dengan Anwar Ibrahim. Kemasukan Anwar Ibrahim juga mengukuhkan lagi barisan pertahanan pasukan KL lah. So Anwar pun masuk sebagai sub semalam. Dia tak buat mistake mudah, dia teruskan konsistensi, dia bertahan, dia boleh blend in dengan back four pasukan KL dengan sangat bagus. So dia berjaya juga untuk memastikan yang bahagian kiri pasukan KL tak berjaya di-expose ataupun di-exploit oleh pemain-pemain ATK Mohun Bagan. Jadi itu untuk fullback. Manakala untuk bahagian tengah centre back, Giancarlo dan juga Irfan Zakaria, bagi saya dua player ni memang antara gandingan yang bagus. Komunikasi mereka cemerlang, mereka punya pembacaan game bagus, mereka punya interception bagus, mereka punya blocking bagus, mereka cepat untuk react dengan bola yang berada dalam kawasan kotak penalti. Jadi mereka berjaya untuk memastikan yang ATK Mohun Bagan tidak berjaya untuk supply ataupun melakukan percubaan jarak jauh, yang mana kita boleh lihat lah ada beberapa kali Mohun Bagan cuba untuk attack ataupun melakukan percubaan jarak jauh, tetapi Irfan Zakaria dan juga Giancarlo sentiasa untuk melakukan blocking ataupun menghalang percubaan-percubaan tersebut daripada sampai ke gawang pasukan KL. So Irfan Zakaria, Giancarlo semalam memang superb, on point, memang perform. Senang cerita back four pasukan KL City memang on point daripada segi compact, daripada segi pembacaan game, interception, blocking. Memang nampak mereka tunjukkan strong determination lah untuk menang game tersebut. Itu untuk bahagian pertahanan. Untuk goalkeeper Azri Ghani pada perlawanan semalam, boleh saya bagi satu pujian yang sangat bagus untuk dia. Sebab apa? Sebab semalam ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan ATK Mohun Bagan. Kebanyakannya mereka melakukan cutback ataupun crossing ke dalam kotak penalti. Tetapi Azri Ghani pada perlawanan semalam bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi pembacaan bola, yang mana pemain-pemain Mohun Bagan menghantar bola ke dalam kotak penalti. Beliau berjaya dengan mudah untuk menangkap bola-bola tersebut, dan ada beberapa kali beliau save beberapa percubaan daripada ATK Mohun Bagan itu sendiri. Dan yang paling penting, ketika situasi set pieces, yang mana kita boleh tengok ATK Mohun Bagan dapat beberapa kali corner kick ataupun free kick, tetapi Azri Ghani adalah seorang keeper yang berani untuk keluar dan challenge the ball. So bila mana dapat set pieces corner kick, maka KL ataupun goalkeeper KL ni, Azri Ghani, berani untuk keluar dan cuba untuk tangkap dan juga keluarkan bola. So daripada segi pembacaan, dia memang keluar on time, dia berjaya dapatkan bola, dia tak buat simple mistake untuk keluarkan bola dengan dekat dan sebagainya. Dia buat semuanya clean, dia bagus lah semalam. Untuk gol yang dilepaskan pun memang dia dah berjaya save dah. Tetapi sayang lah bola tu terbiah, memang dia tak boleh nak save dah lepas tu Tetapi daripada overall memang daripada segi pembacaan
menguasai game, daripada segi beberapa percubaan di save, dan daripada segi orang kata apa, dia berani untuk keluar. Is a good player, dia dah improve a lot dan dia berani untuk membuktikan yang diri dia tu deserve untuk dapatkan lebih minit permainan. Jadi memang dia pun antara yang cemerlang lah di bahagian pasukan KL City. Dan seterusnya kita masuk ke bahagian tengah. Bahagian tengah pasukan KL City semalam, mereka bermain dengan dua pivot ataupun double pivot lah, yang mana gandingan Akram Mahinan dan juga Ryan Lambert. Untuk bahagian tengah ni memang saya boleh katakan tak payah cerita banyak lah. Akram dan juga Ryan Lambert, mereka seakan-akan gergasi ataupun tembok yang pertama yang menjadi penghalang untuk pasukan ATK Mohun Bagan sebelum mereka berjumpa dengan back four pasukan KL City, yang mana pemain-pemain Mohun Bagan kena lepasi Ryan dan juga Akram dulu sebelum mereka berjumpa dengan Ifan dan juga Giancarlo di belakang. So Akram dan juga dengan Ryan Lambert ni semalam di bahagian tengah tu, mereka memang solid. Mereka berjaya kawal bahagian tengah dengan sangat baik. Mereka melakukan pressing dengan sangat baik. Mereka berjaya bermain dengan agresif, tak memberi ruang. Mereka tutup segala ruang ataupun space yang ada untuk memastikan pemain-pemain ATK Mohun Bagan ni tak boleh nak melakukan killer passing ataupun penetration passing dan sebagainya. So benda tu memang sangat bagus. Mereka tengok pemain Mohun Bagan pegang bola di bahagian middle third, maka pemain-pemain seperti Akram ni terus melakukan pressing kan. Jadi memang kita boleh nampak lah pemain hadapan ataupun serangan Mohun Bagan semalam tak banyak choice untuk melakukan attacking punya corak ah. So benda tu menyebabkan memang kita boleh kata KL memang main defend total, tetapi defend yang orang kata apa cukup lawa. Mereka mempunyai persefahaman, strong determination, player-player menunjukkan karakter yang bagus. So benda tu menunjukkan yang KL memang willing dan juga mereka punya semangat tu nak menang pada perlawanan semalam tu memang orang kata apa begitu jitu lah. Untuk Akram dan juga Ryan Lambert, mereka juga involve dengan gerakan counter kadang-kadang. So benda tu sangat-sangat cemerlang lah untuk bahagian tengah. Untuk bahagian wing, Hadin dan juga Pertiban memang saya boleh puji. Mereka bukan sahaja bagus daripada segi bertahan, kita boleh tengok mereka melakukan track back, mereka membantu bahagian fullback, mereka juga bagus untuk transisi ketika menyerang. So mereka berjaya untuk menggerakkan beberapa kali ya untuk counter attack. So bagi saya mereka berdua pun dah buat kerja dengan sangat baik sebelum mereka digantikan lah. Untuk bahagian tengah, seorang lagi, Paulo Josue. Paulo Josue boleh saya katakan one of the best player dalam padang. 1 gol, 1 assist. So memang saya boleh katakan Paulo Josue ni dalam situasi link up play memang dia sangat cemerlang. Dan gol yang dijaringkan oleh Paulo Josue tu marvelous, wonderful goal. Memang boleh dikatakan one of the best goal dalam saingan AFC Cup kali ni. So memang uish, tak tahu nak katalah legend lah. Paulo Josue legend. Dan dia punya free kick set pieces KL sentiasa berbahaya. Fakrul Aiman yang masuk menjadi pengganti, selalunya dia jarang skor, tetapi semalam dia skor gol yang kedua untuk KL. Boleh nampak lah reaksi wajah dia tu memang orang kata apa, reaksi yang puas hati. Dia berjaya untuk sambut dengan baik hantaran daripada Paulo Josue. So membawa KL leading 2-1 So benda tu sangat-sangat bagus lah di bahagian tengah pasukan KL. Paulo Josue, Fakrul Aiman masuk second half. Dan untuk serangan attacking, Jordan Mintah dan juga Romain Morales, ada perbezaan sikit. Jordan Mintah untuk game ni boleh dikatakan beliau dikawal dengan rapi oleh Florent Pogba ataupun Abang Pogba jadi dia tak boleh nak bergerak bebas berbanding Romain Morales malam, yang mana Romain Morales masuk waktu tu situasi dah berubah, yang mana boleh dikatakan ATK Mohun Bagan dah bermain mula untuk ofensif. Mereka dah mula meletakkan 5 striker. Dan dalam situasi tersebut kita boleh tengok Romain sebenarnya memanfaatkan ketiadaan Pogba ataupun Abang Pogba ni di bahagian pertahanan untuk melakukan interception dan berjaya untuk bawa bola. Yang mana waktu tu pun keeper ATK Mohun Bagan baru turun. Sebab apa? Sebab sebelum tu dia involve dengan corner kick tetapi tak dapat bola pun. Dia baru turun, so ada chances dan peluang yang banyak lah. So memang satu hantaran yang bijak daripada Azri Ghani kepada Romain. Romain berjaya untuk intercept dan jaringkan gol kemenangan. So beza dia Romain dengan Jordan Mintah semalam, mereka tak beraksi berdua. Saya rasa kalau mereka beraksi berdua mungkin combination play mereka boleh lagi laju, lagi bagus. Tetapi kemasukan Romain memberikan impact yang positif lah. Jordan Mintah bermain dengan bagus, cumanya dia tak boleh nak bergerak banyak. Sebab apa? Kurang support. Dan kita boleh tahu lah daripada segi fizikal dan sebagainya, dua centre back ATK Mohun Bagan tu Hamel dengan Pogba memang susah nak lepas lah kan. So memang orang kata apa, KL pandai lah untuk exploit kelemahan pasukan ATK Mohun Bagan yang
yang bermain dengan corak ofensif untuk menamatkan terus riwayat mereka dalam AFC Cup season kali ini dengan kemenangan 3-1. So counter attack KL masih lagi berbahaya. Mereka punya set pieces pun berbahaya lah untuk KL. So secara rumusannya semalam KL punya player semua bermain dengan bagus. Mereka in character untuk menang. Semua tunjukkan performance yang cemerlang, strong determination, bersungguh-sungguh, dan mereka deserve untuk menang. Memang game yang rancak, 95 minit ada 3 gol. So benda tu memang orang kata apa, wow, memang sangat-sangat hebat lah. So tahniah sekali lagi untuk KL City, you deserve this game. Walaupun bermain dengan defend, tetapi corak defend anda memang sangat-sangat bagus, memang sangat-sangat clean, sangat-sangat seronok untuk ditonton. And itu je ulasan saya. Assalamualaikum.